Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Eva Suhaiha Subari dari semester 4. Ucapan awam saya mengenai kepelbagaian makanan etnik lambang keharmonian negara. Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum yang dapat dihidup dengan harmoni. Antara tiga kaum utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India telah pun menetap di tanah ini selama 5 abad. Selain itu, Malaysia juga merupakan tanah air kepada sebanyak kira-kira 80 kaum etnik, terutamanya di Malaysia Timur, antaranya termasuk Baba dan Nyonya, Kazas Dusun dan Iban. Jadi sebahagian dari impiannya. Kalau nak menurut, biar berakal. Kalau mengikut, biar pintar. Pura-pura mencari ayam. Ekor mata di anak orang. Jika patah sayap Raja Wali. Hilang nyawa adat manusia, tercelah hati jangan sampai binasa, hingga hayat nama baik di bawah, pegangan agama jadi utama. Rangkap di atas menuju kepada budaya masyarakat Melayu yang lebih berpuitis dan hadap di dalam menyusun kata-kata bersama makna yang mendalam. Etnik di Malaysia sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Dari zaman berzaman hingga ke hari ini, ikatan pelbagai kaum dan budaya ini telah lama wujud sejak zaman nenek moyang kita lagi. Terutamanya hidangan makanan tradisi yang enak. Melayu, Cina dan India merupakan asas etnik di Malaysia. Faktor ini berkembang dari semasa ke semasa dan menjadi Malaysia sebuah negara yang makmur dan unik. Perayaan makanan dan keramaian, kita semua dapat merasai kenikmatan dan kelebihan dalam setiap etnik yang ada di Malaysia, termasuk budaya Iban, budaya Baba Nyonya dan budaya Melayu asli. Bahkan setiap perayaan di Malaysia kita dapat berkumpul bersama meraikan tanpa ada rasa permasalahan dalam kaum tersebut. Kita sedia maklum, etnik yang pelbagai ini mewarnai kehidupan masyarakat kita. Sepanjang tahun ada saja perayaan dan warna-warni suasana bila menjelang perayaan masing-masing. Kita telah dididik untuk saling hormat menghormati dari kecil agar ia menjadi kunci keharmonian dalam masyarakat bagi membina sikap muafakat dan kepelbagaian etnik dalam negara ini. Akulturasi merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza. Ia juga terjadi apabila satu kelompok manusia dengan budaya yang tertentu dihadapkan dengan unsur dari satu kebudayaan asing yang berbeza, sehingga unsur kebudayaan asing itu akhirnya diterima dan diolah oleh budaya sendiri. Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat untuk menerimanya, seperti makanan. Dalam sejarah tamadun manusia, sering berlaku pertemuan dan pertumbungan antara dua atau lebih kebudayaan. Proses ini menyebabkan berlakunya proses pinjam-meminjam. Pada peringkat awal, digunakan secara langsung dan kemudian diolah serta dijadikan unsur kebudayaan sendiri. Di Malaysia, beberapa kes boleh dijadikan sebagai rujuk seperti penggunaan tali leher, ampau, makanan, hiburan dan sebagainya. Tetapi jika unsur budaya yang diambil tidak diolah dengan baik, pastinya tindakan ini akan memberi kesan yang tidak baik kepada sesuatu masyarakat.
Tidak mudah untuk membentuk sesebuah semasyarakat yang mencapai tahap akulturasi. Lebih mudah dicapai apabila melibatkan budaya bersifat kebendaan yang mendatangkan manfaat seperti pakaian barat. Unsur-unsur budaya yang tidak berbentuk itu menyebabkan ideologi dan pemikiran untuk sukar diterima oleh masyarakat. Akulturasi makanan di Malaysia terjadi kerana pedagang bebas membuat masyarakat luar negeri memiliki hubungan dagang dan menyebarkan makanan asli mereka. Selain itu, di Malaysia sempat dijajah oleh negara luar dan membuat adanya akulturasi beberapa jenis makanan, antaranya maruku, putu mayang, pau dan kuih bulan. Untuk permulaan boleh Tradisi kenalkan masyarakat Malaysia menjadi keunikan dalam negara. Tidak lengkap sarapan pagi jika tidak berkenal teh tarik, mi goreng mamak dan roti canai yang merupakan nadi di Malaysia. Selain nasi lemak yang kebiasaannya rakyat Malaysia akan mencari, tidak kira golongan usia mahupun bangsa, mana-mana kedai mamak pastinya itu menjadi menu wajib bagi setiap rakyat di Malaysia. Kuih bulan merupakan keunikan kaum Cina yang terdapat di Malaysia. Bahkan kuih bulan menjadikan juada manisan kegemaran rakyat Malaysia, bukan saja kaum Cina, malah kaum India dan Melayu juga amat mengemarinya. Etnik yang unik ini menjadikan para pelancong tertarik untuk mengenali budaya di Malaysia. Bahkan tidak heranlah kebanyakan pelancong asing yang datang melawati Malaysia, 10% darinya akan pilih untuk berhijrah dan menetap di Malaysia, terutamanya mereka yang pernah merasai kenikmatan budaya dan mereka lebih senang dengan kemesraan rakyat, tempatan dan keenakan makanan yang berada di Malaysia. Siapa saja yang tidak kenal roti canai, nasi lemak sambal lebih dan ketiau yang merupakan makanan paling digemari di Malaysia. Keenakannya yang mencabar sesiapa saja yang melihat dan menghidu ingin menikmatinya. Tidak heran masyarakat Malaysia di Asia Tenggara menjadi rating paling tinggi tahap obesitinya. Etnik yang pelbagai ini perlulah dijaga baik budayanya agar ia tidak menjadi sebagai senjata untuk orang luar meruntuhkan penyatuan kita. Makanan tradisi adalah sifat utama rakyat Malaysia. Dengan merasakan keunikan yang ada di Malaysia akan lebih mengeratkan hubungan kaum untuk sentiasa mencuba pelbagai cita rasa yang berbeza. Dengan keunikan Malaysia ini menjadi sebagai syurga makanan di mata dunia.